صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وبه نستعين ولا عدوان إلا على الصالحين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد. Yang dikasihi Fadil Ustaz Harun, Ustaz Azbi, Cikgu, Tuan Haji kita, anak-anak, seterusnya akak-akak, sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita unjurkan syukur kita bertambah-tambah pada pagi hari ini. Bukan sekadar kita masih lagi diberikan masa dan juga peluang kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah, mencari bekalan yang terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Malah yang lebih penting daripada itu, hari ini kita berada pada permulaan Ramadan, 1 Ramadan. Sekira-kiranya apabila kita sebut tentang Ramadan, kita sendiri sudah diingat-ingatkan Ramadan ni 60 hari yang lepas sejak kita berada dalam bulan Rajab, kemudian Syaban. Hari-hari kita imam tolong bacakan doa untuk kita. Allahumma barikhna fi Rajab, fi Rajab wa Syaban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada Rajab, pada Syaban, dan sampaikan kami pada Ramadan. Dan alhamdulillah pagi ini ataupun malam tadi sampailah masa kita pada saat-saat yang ditunggu, iaitulah Ramadan. InsyaAllah ada ruang kita akan masuk sikit tentang kenapa kita memerlukan Ramadan. Pada masa yang sama, ada di antara kawan-kawan kita yang sudah kehilangan modal, sudah kehilangan kesempatan dan peluang itu. Pagi ini pun kita dah baca, saya dah tuan-tuan WhatsApp saya, banyak berlaku kematian di sebelah Kuala Selangor lah, di Mijo, Bukit Badung, banyak masuk pemberitahuan. Tak silap saya ada 3 kes pagi ni. Semalam pun ada, siang hari semalam, kes kematian. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah kehabisan modal. Dan kehabisan modal, Allah Ta'ala sudah tutup peluang kehidupan dan juga peluang untuk berniaga dengan Allah Ta'ala. Adapun bagi kita ni, kita masih lagi dibuka ruang. Tapi masalah kita ni cikgu, bila barang tu ada dengan kita, kita tak berapa nak hargai. Biasa cikgu bila dah habis, kehilangan, terlepas, baru kita cari, baru kita terasa, rupanya berharga, bernilai. Itulah masalah kita. Kita selalunya terlambat. Selalu kita ni terlambat daripada sesuatu. Sebab tu Ibnu Jauzi rahmatullahi alaih menyatakan, jika sekiranya diberi peluang kepada orang-orang yang sudah mati, mintalah apa yang kamu nak minta. Nescaya mereka akan minta satu hari Ramadan. Lau qila li ashabil qubur tamannau la tamannau an yakuna yawman min Ramadan. Kalau kamu nak mintalah, nescaya mereka minta satu hari Ramadan, 24 jam. Kenapa? Kerana fadilah dan kelebihan yang ada pada Ramadan itu. InsyaAllah nanti kita sebut sikit. Yang keduanya, kita niatkan lillahi ta'ala apa yang kita lakukan sekarang. Mudah-mudahan niat yang berterusan pada keikhlasan dan juga sandaran hati kita kepada Allah Ta'ala, mengangkat darjat dan penerimaan amal kita di sisi Allah Ta'ala. Terlebih lagi dalam keadaan kita ni sedang berpuasa, insyaAllah. Kita sambung pada bacaan kitab kita, kitab Tambil Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai, bab kedahsyatan dan kengerian hari kiamat, bab awali wa abzahil kiamat, bab pada menyatakan dahsyat dan ngerinya hari kebangkitan. Ingat, hari kiamat ni adalah hari kebangkitan. Hari kiamat adalah hari kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan kesedaran kita. Oh Allah, ini rupanya, ya Rabbi, hilang dah peluang. Ya Allah, ini yang sedang menunggu. Itu kebangkitan benda-benda macam itulah.
kefahaman, kesedaran, peringatan, dia mula bangkit. Okey, itu maksud kebangkitan. Kemudian kita sambung pada muka surat 70 ni, pada perenggan yang kedua tu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat besar pada kita dunia akhirat dengan kitab yang baik ini. Alqamah bin Qais, seorang di kalangan ahli sufi, golongan salaf, yang kita kata yang wara', beriman, tuan-tuan, yang menggunakan masa dia dengan sebaik, tidak banyak mensia-siakan masa yang ada. Ketika hadir di satu jenazah, lalu dia berdiri di atas kubur dan berkata, adapun hamba ini, maka telah tiba kiamatnya. Sebab seorang bila mati, maka melihat segala persoalan hari kiamat, iaitulah syurga, neraka dan malaikat. Dan dia tidak dapat berbuat suatu amal, maka dia bagaikan seorang yang berada pada hari kiamat, dan dia akan bangkit pada hari kiamat menurut keadaannya di saat matinya. Maka sungguh untung siapa yang penghabisan amalnya adalah kebaikan. Jadi Alqamah bin Qais ni seorang ulama salaf, ketika dia melihat kematian, jenazah dikuburkan, maka dia berdiri di perkuburan tu sambil sebab apa? Inna hadzal mar'i qad qamat alaihi qiyamah. Lelaki ni sudah berlaku kiamat pada dia. Digunakan perkataan kiamat. Apa maksud kiamat di situ? Iaitulah seorang bila mati, maka dia melihat segala urusan akhirat. Jadi dia sedarlah ketika tu. Macam kita tuan-tuan dalam keadaan mamai, tak tahu apa, cakap tak tentu, hala bertindak tak tentu, hala tuan-tuan, kadang-kadang tak sedar. Sekali kita ni sedar, waras, baru tersedar, Allah jauhnya benda aku buat, Allah sampai terlepas kain baju ketika kita mamai tadi, ketika kita tak sedar tadi. Begitulah keadaan manusia, kan? Sayyidina Ali pun sebut, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ni tidur. Bila mati saja baru dia sedar, dia bangkit balik. Itu kata-kata Sayyidina Ali berkenaan dengan kelalaian dan kelekaan manusia yang berada dalam keadaan lalai, ghaflah. Disebut ghaflah. Bila saja mati baru bangkit, baru nampak, alamak. Tapi ketika itu dah tak ada apa dah. Keputusan sudah berlaku. Itu yang disebut oleh Quran juga dalam surah Al-Mulk, kan? Allah bawa kepada kita bagaimana jahatnya sikap dan juga tindakan orang-orang kafir. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, orang-orang kafir yang menentang Islam, yang sentiasa melawan kebenaran ni, mereka kata, bila masa perjanjian dengan Allah tu berlaku? Kalau betul kamu ni benar, bila masa? Sebab orang Islam ni bila bercakap, dia bercakap tentang suatu benda yang gaib. Betul tuan-tuan? Urusan agama ni adalah urusan gaib. Betul cikgu? Kita bercakap tentang Tuhan, itu gaib. Dia bercakap tentang hari akhirat, pahala, dosa, syurga, neraka, itu juga adalah urusan akhirat. Urusan qada dan qadar, urusan akhirat. Orang kafir ni, kerana benda tu gaib dan tak nampaklah, mereka buat sebagai bahan dan juga hujah untuk memperbodohkan Islam. Lantas mereka berujar di depan Nabi kita, bila masa janji-janji yang kamu dah baca tu akan berlaku sungguh-sungguh. Kalau betul lah kamu ni tak pernah kelentong, tapi apa yang berlaku? Apabila sampai masa mereka melihat apa yang selama ini mereka perbodohkan, waktu itu sudah terlambat. Falamma, macam mana ayat dia? Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Apabila sahaja mereka melihat dekat depan mata mereka apa yang selama ini mereka perbodohkan, mana dia Tuhan, mana dia akhirat, mana dia syurga neraka, mana, tiba-tiba si'at, tiba-tiba zulfa didekatkan pada mereka. Mereka nampak depan mata, si'at wujuhul ladzina kafaru. Berubah habis hitam pekat muka orang-orang kafir. Pasal apa?
Sebab laluan sudah tertutup. Langkah perlu diteruskan. Perjalanan menghala ke depan, bukan menghala ke belakang. Pas depan tu apa? Akhirat. Belakang, dunia yang ditinggalkan. Habis sudah. Maka mereka ketiga itu hai bye. Sudah ditinggalkan. Dunia sudah meninggalkan mereka. Waktu itulah berlaku kiamat, kebangkitan, kesedaran, kebangkitan kesedaran mereka. Kebangkitan penglihatan kepada sesuatu yang selama ini disembunyikan daripada pandangan mata mereka. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Al-Qamah bin Al-Qais. Okey, bila saja mati maka melihat segala persoalan hari kiamat, iaitulah syurganya, nerakanya, malaikatnya. Dan kita semua belajar banyak kali kita sebut bagaimana kerasnya pandangan itu. Sekira-kiranya orang seumpama Fir'aun pun cari Tuhan. Kan kita duk sebut banyak kali, kan? Kisah Fir'aun yang memeluk Islam, yang bertaubat kepada Allah, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Hingga tak kala Fir'aun ini mengalami kelemasan, maka dia berkata apa? Aku telah beriman bahawa tidak ada Tuhan yang benar layak disembah melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Aku jadi dari kalangan orang Islam. Siapa dia orang Islam? Orang yang tunduk, patuh, menyerah diri sepenuhnya. Itu orang Islam. Istaslama wa qiyas li awamirillah. Maka Fir'aun dan tu mengaku dekat bendera bahawa dia ini adalah orang Islam. Apa sebab? Ini kan Fir'aun. Sebut Fir'aun pun kita meremang belum. Fir'aun ni gelaran, gelaran. Kalau kita tengok yang di Pertuan Agong lah, gelaran. Nama dia sebenar wallah alam, khilaf ulama di situ. Tapi kalau menurut Dr. Daniel Zainal Abidin, Fir'aun yang melawan Nabi Musa Nabi Harun ni adalah Menapteh. Kita selalu dengar Ramses II, Ramses II. Tapi yang dibuat kajian Menapteh. Itu yang dibuat bedah siasat postmortem pada tubuh dia yang didapati garam dalam paru-paru dia. Itu Fir'aun Menapteh nama sebenar dia. Fir'aun gelaran. Fir'aun ni lebih kurang ada sekitar 180 orang dalam sejarah pemerintahan Mesir. Mereka memerintah sekitar dalam 3,000 tahun atau 3,000 tahun ni berapa abad? 30 abad 30 abad. Lama 1 abad 100 tahun kan. Jadi bila sebut Fir'aun ni, itu merupakan gambaran kepada kejahatan, sombong takabur, lawan Tuhan. Walaupun ada dalam sejarah Fir'aun tu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam sejarah yang dibuat. Tapi umumnya bila sebut Fir'aun, itulah keadaannya. Jadi merujuk kepada Fir'aun ni, satu watak yang sombong takabur, tiba-tiba dia boleh masuk Islam, boleh bertaubat, boleh isytihar jadi orang Islam. Sebab apa? Kerana pandangan akhirat pada masa itu. Yang itulah ketika sakaratul maut, alam akhirat dibuka di depan mata dia, maka dia melihat paparan syurga neraka, alam gaib, dosa pahala, para malaikat. Dia melihat. Maka keras macam mana pun orang tu, jahat macam mana pun orang tu, maka dia akan cari Tuhan. Jadi ini peristiwa ni besar sangat. Kalau kita boleh keluarkan, cungkil keluar, kita bawa sebagai modal untuk kita peringatkan diri kita dan ahli keluarga kita dan ahli masyarakat kita. Kamu ni gedebel samsing, keras kepala setara mana? Gedebel kamu dengan gedebel Fir'aun. Fir'aun lebih. Keras kepala kamu dengan keras kepala Fir'aun. Keras kepala Fir'aun dahsyat. Degil kamu dengan degil Fir'aun. Lagi degil Fir'aun. Jahat kamu dengan jahat Fir'aun. Kamu jahat-jahat kamu ada, kamu bunuh orang. Fir'aun bunuh orang. Ada kamu mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Tiba-tiba hak terlebih, orang kata lebih pekat ni, kan? Orang kata kepala pengat. Kalau Terengganu guna perkataan kepala pengat. Hak kepala pengat ni tiba-tiba boleh masuk Islam. Boleh masuk Islam. Boleh faham Tapi adakah Islam Fir'aun ni diterima Allah Ta'ala? Tidak diterima.
Tidak diterima. Pasal apa? Sebab hanya menerima Islam ketika nampak ghaib di depan mata. Kalaulah Allah masih terima taubat ketika itu, sudah tentu batal habis ujian apa kita kena buat ni. Ni Ramadan ni tak payah kita jalani Ramadan, tak payah kita sembahyang puasa, tak payah dah. Sebab benda-benda yang kita buat ni adalah ujian, adalah urusan ujian kita pada keimanan. Tiba-tiba masih lagi diterima iman orang yang bertaubat ketika sakaratul maut, maka ujian ini tak ada nilai. Boleh faham tak? Tak ada nilai. Macam kita lah dalam sistem peperiksaan. Apa nilai peperiksaan yang dibuat kepada anak-anak kalaulah setiap pelajar tu dikira betul belaka, keputusan macam mana pun kira cemerlang belaka. Oh, tak ada nilai lah ujian yang dia buat. Boleh faham assignment dia ditugaskan, kedatangan ke kelas tak ada nilai. Jadi begitulah kita tuan-tuan. Jadi urusan kiamat kecil ini akan berlaku kepada orang yang apabila saja kedatangan sakaratul maut, mereka akan melihat perkara gaib secara real di depan mata. Inilah yang sedang kita fahami sekarang. Maka dia bagaikan seorang yang berada pada hari kiamat. Apa yang berlaku pada hari kiamat? Hari kebangkitan besok. Oh, nampak belaka depan mata. Dah, waktu itu hak untungnya mereka yang beriman. Dan dia akan bangkit pada hari kiamat menurut keadaannya di saat matinya. Mati awak secara Islam ke kafir? Syaqiyun am sa'id? Kalau Islam, maka itulah bagaimana keadaan kamu bangkit besok. Kalau mati kamu dalam keadaan kafir menentang Tuhan, itulah gambaran kebangkitan yang kamu bawa diri tubuh badan kamu pada peristiwa akhirat besok. Maka sungguh untung siapa yang penghabisan amalnya adalah kebaikan. Untung orang yang husnul khotimah. Kita bincang sikit pasal husnul khotimah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, husnul khotimah songsangannya adalah su'ul khotimah. Husnul khotimah kesudahan yang baik, su'ul khotimah kesudahan yang buruk. Apa cerita husnul khotimah? Husnul khotimah iaitulah cerita penghujung kehidupan kita. Kehidupan kita ni tuan-tuan tidak dilihat kepada permulaan, tetapi dia ambil kira pada pengakhiran. Cikgu banyak sangat dalam kehidupan di dunia ini manusia yang berasal daripada awalan hidup yang terlalu teruk, tapi berakhir dengan kehidupan yang cukup indah dan bahagia. Kalau kita ada ruang kesempatan pergi ke Mekah, haji dan umrah, waktu kita bersama dengan jemaah-jemaah yang ada tu, kita akan melihat gambaran watak manusia yang macam-macam ragam dan bentuk. Ada di antara mereka yang kita tengok keadaan dia orang ni, kita tak terfikir dia ni orang Islam. Nasib baik kita jumpa dia dekat Kaabah ni. Nasib baik jumpa kat tempat ibadah dia. Kalau jumpa di market kat luar, kita kata kafir ni. Pasal apa? Dengan apa? Dengan tatu di mukanya dia kan. Muka macam malaikat maut. Guna kata malaikat maut, dia bagi faham cepat. Kita tak pernah tengok pun malaikat maut Ustaz. Cuma saja guna kataan tu nak bagi cepat faham. Bengkeng amat sangat. Tengok dia kat luar ni, kita kata kafir ni. Rupa-rupanya kita jumpa kat mana? Tempat ibadah. Tempat yang cukup hebat. Maknanya apa? Masalah hidayah. Kita sendiri tak sangka tuan-tuan. Orang-orang yang sangkaan kita kafir, tiba-tiba ahli ibadah, ahli hidayah. Ada orang yang sangkaan kita Muslim, mukmin, tiba-tiba ahli maksiat, ahli kufur. Ini adalah urusan hidayah pilihan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan kita diajar bagaimana pengakhiran kita terlalu amat penting. Sebab itu kita diminta supaya jaga pengakhiran kita. Nabi SAW sebut, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Barang siapa yang menyebut la ilaha illallah masuk syurga. Barang siapa yang akhir kalamnya ketika bertemu dengan Allah Ta'ala la ilaha illallah masuk syurga. Maknanya apa? Ini pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Tuan-tuan, husnul khatimah ni adalah konsep good finishing. Boleh cikgu ya? Guna istilah tu ya? Mentang-mentang satu Ramadan cikgu ya? Good finishing, kesudahan yang cantik. Tuan-tuan, penting tak penting kesudahan yang cantik ni? Kita tengok sofa kita beli. Sofa kita beli, harga dia memang mahal kan? 56,000. Itu yang pada pandangan saya lah Haji. Orang yang kayangan ni dia boleh sebut lagi sofa harga puluh-puluh ribu. Malah barangkali ratus ribu pun ada. Cuma tak sampai pada saya, tak nampak, tak pernah tengok Ustaz. Tak pernah dia ajak tengok. Kita tengok sofa apa jenama apa Lozario ke apa kan? Ke Ladazza. Depan rumah saya ada Ladazza. Mula-mula saya kata, alamak dia silap. Silap tulis, sepatutnya Lazada. Kenapa silap pula Ladazza? Rupanya jenama baru, kedai baru. Mula tu pandai dia kan? Dia menumpang Lazada tu dari sudut aura kan. Macam ada orang buat nama kedai macam KFC tu kan. Kan pernah sekali kan jadi isu kan disaman oleh pihak KFC pasal menumpang promosi dia. Kawan tu nak boleh glamour 10 tahun tu Haji nak boleh glamour. Tiba-tiba dapat seorang haji ni dia guna dia punya brand macam KFC, dia ubah sikit je. Ini ada isu itu lagi, ada isu sama menyaman juga. Jadi tuan-tuan, kita tengok sofa ni harga mahal. Pasal apa tuan-tuan? Pasal barang bernilai tinggi. Kita duduk pun Allah, orang Terengganu kata nyunyuk aja. Nyunyuk. Hilang punggung. Pasal punya sofa. Nyunyuk. Tapi takdir Allah sekali tu kita terbalikkan sofa. Tengok bahagian bawah sofa, apa yang berlaku? Ataupun kita selup bahagian dalam sofa, apa yang berlaku? Tak percaya kita. Dalam tu penuh dengan sabuk kelapa, dengan kain buruk, dengan kertas-kertas, bukan main lagi tuan-tuan. Dalam tu penuh dengan sampah sarap. Tapi di luarnya, ya Allah, solid molik yang menyebabkan harganya melambung-lambung mahal tinggi. Maka saya nak gambarkan tuan-tuan betapa pentingnya proses finishing, proses kesudahan. Bagaimana satu-satu usaha bila disudahkan dengan finishing yang baik, dia boleh mengangkat nilai yang cukup tinggi. Maka sama dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ni, kalaulah finishing endingnya baik, maka itulah nilai kita di sisi Allah akan melambung tinggi. Pasal kesudahan kehidupan kita baik. Maka bagaimana kesudahan yang baik ini? Iaitulah dengan pengakhiran tauhid yang benar. La ilaha illallah. Boleh faham tuan-tuan ni? Sedangkan kita ni tuan-tuan, kalau kita tengok keadaan kita, ada di antara kita kita nampak dia tu macam ahli syurga. Ada pula orang tu kita nampak dia tu macam ahli neraka. Tengok keadaan muka dia semua tu. Okey? Pernah tak kita buat nakal macam tu tuan-tuan? Kita duk nilai dia ni jahatnya dia ni, kafir masuk neraka ni. Nakal-nakal kita tuan-tuan. Sahabat Nabi pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, ayu arafu ahli jannah min ahli nar? Boleh tak dikenal ahli syurga dengan ahli neraka? Nabi kata boleh. Ahli syurga boleh kenal, ahli neraka boleh kenal. Tak. Hari ni kita pindahkan hadis ni pada kita. Boleh tak kita kenal syurga neraka, ahli syurga ahli neraka? Jawabnya boleh tuan-tuan. Bah kalau boleh, saya nak minta tuan-tuan, cuba senaraikan siapa dia ahli syurga. Tak payah senaraikan siapa-siapa. Sifat-sifat ahli syurga cuba senaraikan. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke berapa kita mampu senaraikan tuan-tuan? Sifat ahli syurga, apa dia tuan-tuan? Nombor 1, sembahyang ada, sembahyang lagi, puasa lagi, akhlak baik lagi. Macam tak biasa je. Puasa lagi, ambon nak jawab
jawab pun berat. Haji Hussein tak sampai ni. Haji Hussein ada rancak sikit. Maknanya kita senaraikan tuan-tuan, senaraikan sifat-sifat ahli syurga. Boleh tuan-tuan sama juga sifat-sifat ahli neraka. Kita senaraikan. Siapa dia ahli neraka? Semayangnya tak, kaki kelentong, amanahnya khianat. Lagi boleh kita tuan-tuan. Orang tak jaga tanggungjawab pada anak isteri, pada ahli keluarga, pada boleh senaraikan tu. Dengan pemabuk dia, dengan penjudi dia, macam-macam senaraikan. Sebab agama ajar tuan-tuan, ahli syurga dengan ahli neraka boleh disisihkan. Bila dengar macam tu, sahabat tanya, kalau begitu falima ya'mal, kalau dah diketahui ini ahli syurga, ini ahli neraka, apa lagi guna beramal? Tak payahlah beramal lagi dah. Dah tahu dia ni ahli syurga, dia ni ahli neraka. Maka Nabi jawab, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang tu dipermudahkan berdasarkan ketetapan yang Allah tetap pada dia. Rupa-rupanya orang tu nak diketahui ahli syurga sebab amalan dia ahli syurga. Orang ni dikenali ahli neraka pasal amalan dia ahli neraka. Sebab itu orang tu kena beramal. Maka dengan sebab daripada amalan tu lah boleh dibezakan, disisihkan syurga dengan neraka. Boleh faham tuan-tuan hadis ni? Hadis sahih. Riwayat Imam Muslim berkenaan dengan ahli syurga dengan ahli neraka. Jadi kita ulang balik, nak tahu ahli syurga neraka adalah berdasarkan amalan dia, sifat kebiasaan dia, memenuhi ciri-ciri ahli syurga kan. Kalau kita baca tentang sifat ahli syurga, ada 4 sifat yang Nabi SAW sebut. Tuhramun nar ala arba'. Dia diharamkan neraka ini pada 4. Ala kulli layyinin hayyinin sahlin qarib. Layyinin hayyinin sahlin qarib. Neraka ni haram dimasuki oleh orang yang layyinin, orang yang lembut. Hayyinin, orang yang sentiasa mudah urusan dia. Dia mudah dan dia mempermudahkan orang. Sahlin, dia meringankan urusan. Dia meringankan kerja orang. Dan dia juga bersifat ringan dengan orang lain. Qaribin, orang yang dekat. Qarib, rakan karib. Kita ada dia, kita terasa. Tak ada dia, lagi terasa. Ini orang-orang macam ni sifat ahli syurga. Haram masuk neraka. Ada soal tuan-tuan berkenaan dengan sifat ahli syurga. Dan ini kita ketahui, tuan-tuan. Tiba-tiba kita jumpa hadis lain. Hadis lain Nabi SAW sebut bagaimana ada di antara manusia ni yang nampak macam ahli syurga tapi neraka. Ada di antara manusia ini nampak macam ahli neraka tapi syurga rupanya. Inna min ahadikum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainal jannah zira' fa yasbaquhul kitab fa yadkhulun nar. Ada di antara kamu ni yang beramal macam ahli syurga, macam ahli syurga, hingga kan jarak dia dengan syurga, pintu syurga tu hanya zira'. Zira' ni maknanya satu hasta. Satu hasta tuan-tuan, dari kepala siku sampai hujung jari kita. Kita letak kat tanah. Maknanya apa? Satu hasta ni sekali lompat je tuan-tuan. Sekali lompat, zat masuk dalam syurga. Nak cerita apa? Jarak orang tu dengan syurga sekali lompat. Tuan-tuan tu. Fayasbiquhul kitab. Tiba-tiba takdir di sisi Allah Ta'ala, dia ni neraka, bukan syurga. Allah sudah menetapkan qada dan qadar di Lauh Mahfuz lagi, ditiup pula waktu umur kita, waktu roh kita masuk dalam jasad kita umur 4 bulan dalam perut mak kita, bahawa dia ni ahli neraka walaupun orang nampak dia ahli syurga. Maka dalam masa satu lompatan tu, tiba-tiba ada perbuatan ahli neraka yang dia buat, yang menyebabkan masuk neraka. Faham tak hadis ni? Sebaliknya ada di antara kamu ini la ya'malu bi'amali ahli nar, yang melakukan amalan macam penghuni neraka.
Sehingga kan jarak dia dengan neraka satu hasta. Okey, sekali lompat aja. Tiba-tiba ketentuan Allah mendahului dirinya, maka dia masuk neraka. Penahaya tiba-tiba dia masuk syurga. Masya-Allah kata. Rupa-rupanya dalam masa-masa yang kritikal, tiba-tiba dia dapat hidayah, masuk syurga Allah. Walaupun orang satu kampung kenal dia itu ahli neraka. Kadang kita baca hadis bagaimana seorang pemuda Yahudi yang sangat nazak, dia didatangi oleh Nabi SAW, diziarahi oleh Nabi. Kemudian dalam keadaan nazak itu Nabi gunakan peluang terakhir untuk berdakwah. Qul la ilaha illallah akunu syafi'an fi yaumil qiyamah. Katakanlah la ilaha illallah, nescaya aku akan jadi pembantu kamu, penolong kamu di akhirat kelak. Maka pemuda ni buat apa tuan-tuan? Dia pandang muka ayah dia, minta restu ayah. Ayah dia benar angguk. Lantas pemuda ni dalam keadaan sukar terhadap memeluk Islam. Ini nak cerita bagaimana orang yang tidak pernah dijangka boleh jadi ahli syurga, tiba-tiba jadi ahli syurga pada finishing dia, pada ending dia. Boleh faham tak? Dalam kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, dia bawa kisah dua orang adik-beradik tuan-tuan. Seorang duduk di tingkat atas, seorang duduk di tingkat bawah. Yang duduk di tingkat atas ahli maksiat, yang duduk di tingkat bawah ahli ibadat. Maka sesuai dengan amalan masing-masing, maksiat dengan maksiatnya, ibadah dengan ibadahnya. Tiba-tiba satu ketika yang ahli maksiat ni terfikir nak bertaubat, menyesal taubat. Yang ahli ibadah ni pula terfikir bosan, jemu dengan ibadah. Tak senang-senang juga semayang. Bila masa nak kaya, tak kaya juga. Akhirnya tuan-tuan, yang ibadah nak panjat ke atas, jumpa dengan adik dia ahli maksiat untuk join sekali. Yang maksiat pula turun ke bawah, nak join dengan abang dia kat bawah, nak join buat baik. Tiba-tiba bertemu di tangga, tergolek, mati tuan-tuan. Itu riwayat hak dibawa dalam kitab Tazkirah lah tuan-tuan, nak bawa kepada kita tentang ending. Maka bagaimana kesudahan tu? Yang maksiat atas, dia berakhir dengan kebaikan. Yang ibadah di bawah berakhir dengan kejahatan. Ini nak tuan, nak cerita apa? Jaga-jaga pada proses finishing, pada proses pengakhiran. Boleh faham tuan? Ini yang sedang kita bincang. Maka untung siapa yang penghabisan amalnya adalah kebaikan. Untung sangat-sangat. Okey, pada husnul khatimah. Dan celaka yang amat pada mereka yang kesudahannya adalah su'ul khatimah. Tuan-tuan, kita ambil beberapa contoh. Kematian husnul khatimah. Saya ingat tuan-tuan, minggu lepas ada viral berita kematian di pusat pengajian Merbabatah. Abang tahu tu, Merbabatah di Kuala Terengganu tuan-tuan. Merbabatah ni tempat legend saya dah tuan-tuan. Ayah saya meninggal umur saya 5 tahun, tapi saya ingat lagi saya dipimpin oleh ayah saya untuk masuk pusat pengajian. Dia macam pondok juga Baji, tapi separuh pondok. Saya separuh pondok. Pusat pengajian macam ni, macam ni. Pukul 8, 8.30 dia buat kelas. Dia hari-hari, cuma hak besarnya hari Selasa, hari Jumaat. Kalau hari lain tu masing-masing masyarakat datang, tak ada kitab, mengaji Quran. Tok Guru Haji Ahmad dulu, kemudian pindah pada Tok Guru Haji Jaafar, kemudian pindah kepada menantu bila kedua-duanya meninggal. Ini ulama besar lah di Kuala Terengganu tuan-tuan. Memfahamlah tahun 80-90-an. Dan beberapa kes kematian berlaku depan Tok Guru sambil tak ada kitab. Saya dengar daripada mak saya sebelum ni lagi. Sebelum ni lagi waktu tahun 90-an dulu, tengah-tengah tak ada kitab, tiba-tiba sengguk kepala, berdebok, jatuh, rupanya mati tuan-tuan. Kemudian minggu lepas ada viral, meninggal lagi tuan-tuan. Waktu dia belajar, untung tuan-tuan, untung. Dan kita boleh tengok dalam video macam mana orang meninggal ketika solat. Ketika duduk antara dua sujud meninggal. Ini adalah kematian yang indah. Ingat tak tahun berapa? 2017 rasa saya, atau 2016.
berlaku runtuhan kering di kota Mekah. Jemaah haji Malaysia lebih kurang 8 orang yang meninggal. 8 orang yang meninggal. Salah seorang yang meninggal tu saya tengok, muka dia pun saya bayangkan. Namanya Munah binti Dolah. Nama simple tu. Munah binti Dolah. Umur 72 tahun. Daripada Cerang Ruku, Kelantan. Okey? Sesuai dengan nama dia, dia terlalu simple. Orang kampung. Munah binti Dolah, bukan Anisha, Batrisha, Natasha. Tak. Dia Munah binti Dolah, simple. Orang senang ingat. Saya kalau payah-payah dalam kelas panggil nama pelajar payah tu tak, saya buat lagu tu lah. Kuntum, Cempaka, Mawar. Bengang budak. Tapi payah benar nak ingat, nak sebut nama. Yang ni tuan-tuan meninggal di kota Mekah tuan-tuan akibat dihempak runtuhan kering. Mayatnya tak boleh dikenali, hancur daging. Cuma berdasarkan kawan-kawan punya laporan, kawan satu maktab tak balik. Tak sampai ke penginapan. Bila punya cek, barulah disahkan kematian. Asal hancur mayat. Kita tengok keadaan si mati, Allah kita kata geruk. Tapi kalau kita bincang dari sudut husnul khatimah, su'ul khatimah, kita akan dengki. Sebab itu kita nak tahu su'ul khatimah, su'ul khatimah, kita tak boleh tengok pada jasad orang yang mati. Ada setengah orang dia fikir husnul khatimah, mati yang baik ni, kalaulah mayat dia comel, mayat dia tak rosak, kepala ada, badan ada, kuku jari pun cukup, itu husnul khatimah. Tak, tuan-tuan. Ramai orang mati di meja judi, senyum. Kerana dia kata mati dalam iman, cikgu ya? Mati dalam iman. Kalau tuan-tuan tengok, mayat yang dibalsamkan, yang diawet. Ada satu mayat Tok Cha, yang jawatan tinggi. Tok Cha tahu, Tok Sami budak. Yang mayat dia bila kita tengok, senyum tuan-tuan. Kita naik confused. Mati dalam iman ke? Banding dengan ada ustaz yang mati hancur muka. Banding dengan Syekh Ahmad Yasin, mati syahid tuan-tuan, ditembak dengan helikopter Apache, peluru padu sampai kat jasad dia, atas wheelchair, terpelanting kepala. Ingat tak? Kematian Syekh Ahmad Yasin. Siapa Syekh Ahmad Yasin tuan-tuan? Pengasas Hamas, pengasas gerakan Hamas, kumpulan jihad mempertahankan Islam di Palestin. Seorang yang lumpuh, duduk atas wheelchair, nak pergi ke mana pun pembantu dia sorong. Pembantu dia cerita tuan-tuan, dia nak baca Quran, pembantu kena tolong selok dia punya kertas, dia punya Quran tu. Satu hari pembantu tu mengantuk, berdoa, tidur tuan-tuan. Dalam keadaan mengantuk sangat-sangat, dia terbuka mata, dia perhati Tok Syekh ni baca Quran sambil menggunakan lidah tuan-tuan. Guna lidah. Ini hebat. Orang yang lumpuh tuan-tuan tapi duduk pada senarai wanted list nombor 1, Yahudi Zionis, amat ditakuti oleh Yahudi Zionis. Akhirnya mati dalam keadaan sebegitu, kepala terpelanting tuan-tuan. Jadi kita nak kata apa? Kita lupa nak sebut tadi, husnul khatimah, su'ul khatimah ni tak diambil kira berdasarkan keadaan mayat tu tuan-tuan. Yang balsam tadi macam mana dia boleh mati senyum tuan-tuan? Adakah dia melihat syurga depan mata? Rupa-rupanya tuan-tuan, kawan-kawan kita pakar bidang tu, ada seorang ustaz daripada Melaka tuan-tuan. Dia boleh cakap tentang apa? Tentang proses nak bawa mayat daripada luar negara balik ke Malaysia balik. Dia bagi nasihat kat kita, tak payah kalau ada ahli keluarga kita pak mati di tempat jauh-jauh, jangan kita bawa balik. Biarlah mati di sana, tanam di sana. Sebab nak boleh bawa balik naik flight tuan-tuan, dia kena buang segala isi perut, organ dalaman ni kena hancurkan dulu, kemudian sedut keluar. Yang ada cuma bahagian luar aja tuan-tuan. Bahagian kulit, bahagian tulang tu. Bahagian dalam kosong.
Pasal apa? Kalau dibiarkan tuan-tuan, dia membusuk. Dia jadi masalah pada jenazah. Jadi dia kena buang dulu. Dia cerita ada proses dia, kimia yang dibawa masuk ke dalam jasad dia tu. Dan waktu diproseskan tu tuan-tuan, orang pengurus jenazah ni dia boleh buat apa yang dia nak buat. Waktu itulah dia boleh solat mayat, dia boleh senyumkan mayat. Oh, baru kita faham. Oh, batu Tok Cha mati senyum. Rupanya disolat oleh pengurus mayat. Boleh faham tuan-tuan jadi dia nasihatkan tak payah bawa balik. Dan kita pun dalam agama, kalau baca kitab Tazkirah boleh sebut tuan-tuan, di mana kita meninggal sebenarnya, di situ sebenarnya jasad kita berasal. Tubuh badan kita ni datang daripada tanah, kan? Sebenarnya di mana tempat kita meninggal, di situ sebenarnya tanah kita asal. Itu ahli ulama yang faham tuan-tuan, dia tak sibuk nak bawa balik. Kecuali yang kes apa, almarhum Ustaz Fazli Al-Yamani tu ingat Ustaz. Meninggal di mana tuan-tuan? Meninggal di China kan? Dan itu diusahakan bawa balik sebab peraturan China tuan-tuan tidak membenarkan orang luar untuk ditanam di sana. Dia jaga semua. Tak benar. Itu usaha bawa balik juga tuan-tuan ni. Dr. Harudin meninggal di Amerika kan? Kawan-kawan kita tunjuk gambar kubur dia. Siapa jiran dia di perkuburan? Semua orang kita tak kenal tuan-tuan. Sepatutnya dia lah orang yang patut sangat dibawa balik sebab dia ulama besar. Tapi tidak, sebelum dia pergi ke Amerika, dia tinggal di sana. Kalau dia meninggal di sana, kuburkan dia di sana. Itu keadaan dia. Jadi husnul khatimah tidak ada ambil kira pada watak luaran ataupun jasad. Sayyidina Hamzah mati dalam keadaan tubuh badan tercai-cai sampai dada dia belok tuan-tuan. Oleh Hindun dikeluarkan, jantung cuba dikunyak tuan-tuan, diluahkan balik. Ngeri yang amat jasad Sayyidina Hamzah. Tapi adakah dia suul khatimah? Tidak. Nabi kata huwa sayyidus syuhada. Dia adalah penghulu orang-orang syahid di syurga. Ini luar biasa. Jadi gambaran suul khatimah, husnul khatimah merujuk kepada keadaan ketika kita mati. Apabila kita mati, kita reda ke tidak nak jumpa dengan Allah? Dan Allah reda tak nak bertemu dengan kita? Kalau kita reda dan Allah reda, itulah dia husnul khatimah. Macam kita datang ke tempat ni ataupun datang ke rumah kawan kita, nak masuk ke rumah tu, kawan kita terima tak kita? Dan kita pun sanggup tak masuk? Kalau kita sanggup masuk dan kawan kita pun seronok dengan kita, itulah dia husnul khatimah. Boleh faham tak? Sebaliknya su'ul khatimah, orang yang ketika mati, dia melihat apa yang ada di hadapan, iaitulah neraka di depan mata. Maka ketika itu dia tak sanggup ke depan. Dan kalau dia tak sanggup, Allah lagi tak sanggup. Kita bacakan ayat hadis tu duduk pada permulaan bab mati tuan-tuan. Barang siapa yang seronok bertemu dengan Allah, Allah seronok bertemu dengan dia. Sebaliknya orang yang menyampah benci bertemu dengan Allah, Allah juga menyampah benci nak bertemu dengan dia. Itu gambaran su'ul khatimah, bukan dari sudut tubuh badan. Boleh faham tuan-tuan ni? Itu kena ambil peringatan tu. Ambil peringatan tu. Jadi yang tadi, yang Munah binti Daulah tadi, cuba tengok macam mana baiknya dia mati. Dia mati di kota Mekah. Semua orang bercita-cita nak mati di kota Mekah. Dia mati dalam keadaan mengerjakan haji. Ketika berlaku kematian, waktu tu hari Jumaat selepas asar tuan-tuan, mati pula hari Jumaat. Nabi SAW sebut siapa mati hari Jumaat atau malam Jumaat, maka dia terlepas daripada Munkar dan Nakir. Itu nak kubur. Walaupun hadis ni sifatnya dhaif, tapi kita boleh beramal tuan-tuan. Boleh beramal. Dan dia mati pula ketika mengerjakan haji. Nabi kata haji bagi muslimat adalah jihad. Jihad bagi muslimat ini adalah mengerjakan haji dan umrah. Subhanallah. Maknanya dia mati ketika berjihad. Orang ketika dia mati tu sudah tentu ketika itu sama ada dia berihram atau dia dalam keadaan beribadah, tuan-tuan, solat ke, berdoa ke, tawaf ke, tapi dia sedang melakukan ibadah. Untungnya tuan-tuan, kemudian ditimpa runtuhan pula.
Mati di peruntuhan ni disebut sebagai kategori syahid akhirat. Mati syahid akhirat. Kemudian mati dia tuan-tuan menjadi buah muluk satu dunia. Satu dunia. Orang hantar, viralkan gambar jenazah yang hancur ni. Apa jadi tuan-tuan? Masing-masing angkat tangan doa. Allahumma arhamhum, Allahumma arhamhum wa'afi ma'afu. Doakan tuan-tuan, satu dunia. Subhanallah, itu kematian yang dicemburui. Nampak tak tuan-tuan? Padahal dia dari sudut pandangan mata penghuni dunia, siapa dia? Terlalu simple, manusia tanpa nama. Datang dari cerang ruku. Cerang ruku ni pasir putih tak silap saya. Pasir putih dia hantar. Betul tak dia? Cerang ruku tuan-tuan. Oh, simple sangat. Sesimpel nama dia, tapi mati dia cukup dicemburui. Satu lagi, kematian yang saya teringat sangat tuan-tuan. Ingat tak? Kes seorang khatib yang mati di atas mimbar. Dulu 3 tahun juga kan, sebelum PKP juga. Ustaz Ku Yaakob Hashim meninggal di masjid sebelah Jitra Kedah tak silap saya. Waktu dia khutbah Jumaat, di depan tu ada Raja Muda Kedah tuan-tuan. Nak jadi cerita, ketika khutbah berlaku, ada di antara ahli jemaah ni yang curi-curi ambil gambar. Ni gambar. Tuan-tuan, tak dijangka rupa-rupanya gambar itu menunjukkan peristiwa cukup dahsyat, cukup besar. Apa dia? Iaitulah khatib jatuh tumbang, kemudian meninggal tuan-tuan. Cantiknya dia ni, ketika dia mati, kejadian itu berlaku sesudah dia beri nasihat, ittaqullah, tiba-tiba berdebok jatuh. Subhanallah. Beri nasihat kepada orang, bertakwalah kamu pada Allah, jadilah hamba Allah yang sebenar-benar. Mati ketika berkhutbah, mati dalam keadaan berwuduk, mati di tempat yang terbaik, mati pada hari yang terbaik, apa lagi nak tuan-tuan? Dan mati dia diviralkan satu dunia Islam 1.7 bilion secara umumnya mendoakan kematian yang baik ini. Subhanallah. Ini kematian cukup indah. Saya bawa kes kematian almarhum Ustaz Ku Yaakob ni ketika saya berkuliah di Kuala Selangor, di Masjid Nurul Iman Batu Lapan. Tuan tahu tu Masjid Batu Lapan ni glamour. Pasal apa? Mu tunggu aku datang. Ada filem apa? Ustaz Azhar terus kan? Mu tunggu Ustaz, mu tunggu aku datang. Dia ambil penggambaran situlah tuan-tuan. Jadinya habis kuliah tuan-tuan, waktu nak balik ada seorang Tok Haji kita ni. Dia tahan saya. Dia tanya, Ustaz, kenal ke Ustaz Ku Yaakob? Saya kata saya tak kenal, saya baca berita. Saya baca kemudian saya kongsi dalam apa yang saya tahu. Oh, dulu dia duduk sini Ustaz. Kecil saya rupanya. Duduk di Ijuk tuan-tuan, simpan 4 Ijuk tu. Rupanya dia mengajar di sekolah dekat dengan Batawi Juntan, Ustaz Ku Yaakob. Jadi orang tanya anak-anak dia, apa amalan ayah kamu ni sampai ramai yang cemburu pada kematian dia? Jawab anak-anak, ayah dia ni seorang ustaz yang terlalu rapat hubungan dengan pelajar. Ketika dia mengajar sungguh-sungguh. Dia bina hubungan rapat dia dengan pelajar, sehingga kan walaupun pelajar tu dah lama terputus dengan dia, tak ada tanggungjawab dah, tapi masih lagi berhubung. Ini baiknya Ustaz Ku Yaakob. Dan Tok Haji tadi pun sebut, dia kata dia ni akhlak dia halus sangat Ustaz. Akhlak baik, lembut. Bila bercakap dengan orang, kita kata boleh buat menantu dia ni. Kalau jumpa saya, boleh buat pak mentua gitu. Gurau Ustaz, satu Ramadan kan ngantuk pula. Jadi ini nak cerita pasal tentang apa? Kematian yang indah, husnul khatimah. Ustaz ni beberapa kes. Kita ambil pula kematian yang su'ul khatimah. Apa contoh su'ul khatimah? Beberapa bulan yang lepas berlaku kematian di Kelantan. Sebelah mana waktu awal subuh tuan-tuan, 4 orang pemuda ni nak mencuri satu truk pickup 4 wheel drive tuan-tuan.
nak curi four wheel drive tu, tapi tuan ni sempat kedengaran enjin kereta dia ni dihidupkan dan dia kejar dengan kereta dia tuan-tuan. Maka ketika pengejaran tu, yang pick up dia tu terlepas lagi, yang kenderaan satu lagi Honda HR-V melanggar rumah, terbakar 3 orang rentung dalam tu. 3 orang rentung dalam tu. Jadi apa yang kita gambarkan? Mati ketika melakukan rompakan. Dahsyat tak tuan-tuan? Dahsyat. Kita baca tadi bagaimana keadaan orang tu mati, begitulah keadaan dia bangkit di akhirat kelak. Maka ada di antara manusia ini yang bangkit dalam keadaan menanggung jenayah merompak. Macam mana dia nak hadapi tuan-tuan? Teruk tak teruk? Kemudian saya teringat lagi kes apa tuan-tuan? Satu kes melibatkan seorang anggota polis ditangkap Johor. Tengah hari itu dia tembak bini dia di baret polis. Dia tembak bini dia. Lepas tu dia bawa anak dia 2 orang pergi ke rumah mentua dia ke Segamat, sekitar dalam 80 km daripada tempat dia tuan. Sampai di sana sebelum maghrib. Bapa mentuanya seorang imam masjid. Kemudian ahli keluarganya cerita macam mana terdengar bunyi letupan. Sangka mereka anak-anak duk main mercun kat bawah, cari budak-budak, tak ada. Bila pandang dalam rumah, terkejut tengok 2 tubuh terbaring, darah bergelingan, darah penuh tuan-tuan melimpah. Rupa-rupanya apa yang berlaku tuan-tuan? Yang polis ni tembak bapa mentua, lepas tu tembak diri sendiri, bunuh diri sendiri. Jadi bagaimana kita nak bincang perkara ni tuan-tuan? Kes kematian melibatkan pembunuhan dan bunuh diri, macam mana nak buat? Pada saya lebih baik polis ni tak sihat. Okey, biarlah dia ni yang kata mental disorder, tak sihat. Nak sebut gila tu nampak kasar, tapi itulah kita harap dia ni gila tak? Pasal apa? Kalau dia tak gila, dia buat benda tu, panjang cerita tu. Macam mana dia nak selesai? Okey, jenayah membunuh ni tuan-tuan, khilaf ulama. Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata tak ada maaf bagi si pembunuh. Sebab nak minta maaf macam mana? Orang yang dibuat aniaya itu sudah mati. Maka dia kena bawa diri di akhirat dalam keadaan dosanya tidak terampun. Ini pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dalam Quran pula ayat yang begitu keras Allah guna. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam kekal selamanya. Yang kedua, ghadiballah, Allah marah kat dia. Yang ketiga, Allah laknat dia. Yang keempat, Allah sediakan azab yang amat dahsyat kat dia. Surah An-Nisa. Berdasarkan ayat ni, Ibn Abbas kata tak ada maaf bagi seorang pembunuh. Tapi jumhur ulama mengatakan bahawa besar macam mana pun jenayah, kalaulah bertaubat kepada Allah Ta'ala, dimaafkan. Surah Az-Zumar ayat 53 ada jaminan Allah Ta'ala, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah sentiasa mengampunkan dosa semua sekali. Jadi ayat ini memberi harapan teruk macam mana pun jenayah, kalau bertaubat dimaafkan Allah Ta'ala. Ada pun jenayah pembunuhan yang ni proses dia rumit, proses dia rumit, tapi the end of the day kita kata akhirnya ada kemaafan kalau si pembunuh betul-betul menyesal bertaubat dan ikut prosedur yang diajar oleh agama. Jenayah kita dengan Allah tuan-tuan, masalah puasa culas, puasa yuk-yuk katakan, puasa yuk-yuk, maka masalah kita dengan Allah Ta'ala, maka kita uruslah dengan Allah. Kalau datang taubat, rasa menyesal, bertaubat kita dengan Allah. Kalau masalah kita melibatkan jiran tetangga, ada anak ayam jiran yang kita bunuh, kita sembelih tuan-tuan, kita buat sayur masak pedang katakan, ada anak ayam pun buat tak cerita tuan-tuan, buat jenayah kat orang lain, maka kita punya salah. Kita di sini Allah kemudian tambah satu lagi, siapa dia? Jiran yang kita aniaya. Maka mesti selesaikan masalah tu.
sebelum mati. Kalau melibatkan pembunuhan, tambah lagi satu perkara, tuan-tuan. Kita dengan Allah, Allah Ta'ala, masa yang dibunuh, satu lagi siapa, tuan-tuan? Waris darah saya mati. Waris darah saya mati. Masa yang dibunuh, dia ada mak ayah, dia ada anak-anak, dia ada suami isteri. Yang tu juga kita perlu selesaikan dengan dia. Kaedah dalam agama apa, tuan-tuan? Orang yang bertaubat, dia mesti bawa diri dia mengadu dan mengakui kesalahan dia kepada waris darah si mati. Dia tak boleh sembunyikan jenayah. Ini kaedah dia. Kalau dia pakai duduk diam seorang-seorang, duduk bertapa di gua gelap, tasbih, subhanallah, tak boleh. Bila melibatkan bunuh, dia mesti mengakui depan waris darah si mati. Sama ada dia nak diambil tindakan qisas, nak diberi maaf dengan bayar diat, ataupun diberi maaf dengan tak perlu diat. Itu adalah hak yang syarak beri kepada waris darah si mati. Boleh faham, tuan-tuan? Dan tidak ada campur tangan kerajaan. Tapi dalam konteks hukuman konvensional kita hari ini, sivil, yang beri keampunan kepada pembunuh siapa, tuan-tuan? Mahkamah, kan? Mahkamah. Bukan waris darah si mati. Ini pencabulan terhadap hak kemanusiaan dan keagamaan. Sebab itu undang-undang sebegini, undang-undang yang masih lagi tidak bersifat Islam. Kata ni, itu masalah. Jadi yang polis tadi, itulah keadaannya. Kalau dia buat dalam keadaan dia tak betul, tak cerdik, ataupun dia tak boleh nak manage akal dia dengan baik, maka dia terlepas kat situ. Boleh faham, tuan-tuan? Terlepas. Ini gambaran kepada mati yang teruk, tuan-tuan. Okay. Bagaimana cara kita nak mengelakkan diri daripada mati yang teruk? Surah Al-Fatihah. Seorang ulama, Syekh Sulaiman Al-Ashqar, diajar kepada kita tentang beberapa perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada mati yang teruk. Surah Al-Fatihah. Tapi saya rasa macam banyak, panjang sikit bab tu. Boleh tak kita tangguh, kita panjang umur, ada izin Allah Ta'ala, kita sambung ke depan. Ke tuan-tuan nak terus saja? Ada kan? Kita tangguh kat sini saya. Kita tangguh pasal Husnul Khatimah dan Surah Al-Fatihah. Tentang Ramadan ni, tuan-tuan, saya ambil masa 5-6 minit lagi, boleh, tuan-tuan? Berkenaan dengan Ramadan. Kenapa kita nakkan Ramadan, tuan-tuan? Sebabnya ini adalah peluang untuk kita beramal ibadah. Sedangkan amal ibadah adalah bekalan yang nak tak nak kita kena cari untuk bekalan kita nak jumpa Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran surah Al-Kahfi tu, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, dia mesti beramal soleh. Dia mesti buat amal soleh. Walam yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Pada masa yang sama, jangan syirikkan Allah Ta'ala. Boleh faham, tuan-tuan? Kita ni orang awam, tak berapa kuat, tuan-tuan, nak beramal soleh. Kita tahu puasa ni penting, kita tahu Quran tu penting, kita tahu solat tu penting. Tapi kita orang awam, nak lajak tu kau tak kuat. Kita punya tenaga, sisi kita tak kuat, sisi orang awam. Tiba-tiba bila datang Ramadan, sisi kita 70 sisi boleh lonjok naik jadi 200 sisi, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Ramadan adalah semangat team building. Boleh guna kata team building. Iaitulah semangat kerja berpasukan. Kita naik semangat sebab orang lain pun buat. Sebab tu antara puasa 30 hari Ramadan dengan puasa sunat 6 hari Syawal, mana yang payah? 6 hari Syawal itu lagi payah, tuan-tuan. Merangkak nak boleh siap 6 hari. You ada berapa hari lagi puasa sunat Syawal ni? Ada 6 hari lagi. Alamak, belum lagi lah tu. Berapa hari lagi tinggal Syawal ni? Tinggal 6 hari lagi. Nak cerita payah, tuan-tuan. Tapi Ramadan kita boleh buat dan senang. Pasal apa?
Sebab orang lain buat. Team building, di samping rahmat Allah, keberkatan Allah datang pada urusan ini. Boleh faham tak? Maka hak kita kata payah tadi, puasa, kemudian urusan-urusan lain kita boleh buat dengan baik. Puasa dia tak? Istimewa puasa banding dengan solat. Masing-masing ada keistimewaan masing-masing. Cuma kita nak bincang dari sudut keistimewaan puasa. Solat dan tuan-tuan, bila kita solat, kita ambil masa 5 minit. Katakan 5 minit lah solat. Saya lah tuan-tuan, Zuhur 5 minit. 5 minit ni kalau darab dengan 60 saat, 300 saat, itu adalah masa kita guna untuk ingat kat Tuhan. 300 saat. Kalau kita jaga khusyuk kita, jaga ingat kita pada Allah Ta'ala, itulah kualiti dalam masa 300 saat. Tapi bila kita puasa, berapa banyak kita beribadah? Kita puasa di Malaysia ni 13 jam lah kita ambil. 13 jam darab dengan 60 minit, darab dengan 60 saat. Dapat berapa cikgu? 46,800 saat. Tak payah kira tuan-tuan, saya dah kira dah. Ngada-ngada nak kira. 46,800 saat. Tuan-tuan bayang, 46,800 saat solat 300 saat. Nak cerita apa? Dari sudut luar biasa ibadah puasa. Maka di 46,800 saat kita buat apa saya tuan-tuan? Kita sedang berpuasa. Kita tidur ke, kita menung ke, kita buat, asalkan tidak buat benda-benda yang sia-sia, benda yang batalkan puasa. Kita beribadah, kita dapat pahala. Lepas tuan-tuan, jangan pula lepas ni tinggal semayang. Oh semayang 300 je tak payah buat. Jangan jadi pasal. Semua tu kita bawa dalam Ramadan. Itu kekuatan Ramadan. Quran. Habis-habis cerita, kalau kita tak boleh baca Quran, kita paksakan diri duduk di belakang orang baca Quran. Itu Ramadan. Habis-habis cerita. Solat tarawih tuan-tuan, 10 rakaat tambah 3, 13, 20 tambah 3, 23 tuan-tuan. Kita duduk di belakang tu imam yang baca Quran. Sedangkan Quran itu adalah wahyu Allah mukjizat. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila kamu dengar orang baca Quran, diam. Bagi fokus. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Maknanya setidak-tidaknya tak kalah 30 hari dengar Tok Imam baca Quran dalam solat tarawih, tak sampai rahmat pada kita. Tak boleh sabar. Ini nak cerita apa? Fadilat Ramadan. Yang keempat, kita nak memberi, nak menyumbang. Ihsan. Dia program Ramadan ni 4 tuan-tuan. Siam, qiyam, Quran, ihsan. Yang keempat ni ihsan. Iaitulah buat baik. Sedekah, apa-apa tuan-tuan. Kita ni tak mampu. Sebab kita duduk dalam asnaf zakat. Kita yang menerima sedekah. Jadi tuan-tuan, saya pagi tadi di Taman Seri Muda, Seksyen 25. Allah, nak bercakap dengan diorang tuan-tuan, rasa macam banyak benda sangkut. Pasal apa? Sebab diorang ni dalam keadaan tak betah lagi daripada bencana 18 Disember yang lepas. Ada di antara mereka seolah-olah baru lahir balik, baru nak mulakan kehidupan, dengan harta benda habis tuan-tuan, rumah habis tuan-tuan kata. Nak cakap pun Allah. Pening balik tuan-tuan, tengok keadaan orang ni. Jadi dalam keadaan kita susah nak memberi, tiba-tiba apa yang berlaku tuan-tuan? Agama kata, kalau kamu tak mampu nak beri dengan duit, kita beri dengan apa tuan-tuan? Beri dengan jaga diri kita jangan buat maksiat. Bila Nabi SAW beritahu bersedekahlah kamu, tiba-tiba sahabat kata ada di antara kami tak mampu, Nabi suruh amar ma'ruf nahi munkar. Ada sahabat kata kami juga tak mampu sebab nak amal ma'ruf nahi munkar kena ada ilmu, kena ada keberanian, kami juga tak mampu kat situ. Lastnya Nabi kata apa? Tamnak nafsaka 'anil syarri. Kamu tahan diri kamu daripada buat jahat. Fatilka sedekah. Itulah dia sedekah. Hadis Nabi sahih. Maknanya apa? Jaga diri tak buat maksiat. Itulah sedekah kita. Bukankah puasa kita jaga diri? Bukan setakat jaga tak makan tak minum, jaga panca indera, mata, telinga, tangan, kaki. Malah ada satu benda lagi yang kita jaga. Apa dia tuan-tuan? Jaga hati.
jaga hati. Itu tingkatan puasa yang paling tinggi, khawasul khawas, jaga hati. Mana ada sistem, mana ada tamadun, mana ada satu kebudayaan yang boleh ajar penganut dan rakyat bawah dia untuk jaga hati, melainkan agama hak kita anuti sekarang, iaitu Islam. Boleh faham? Ini luar biasa. Maka itulah dia 4 program utama dalam Ramadan. Munasabah lah tuan-tuan, orang-orang alim do semangatkan kita sejak 60 hari yang lepas. Munasabah lah kita diingatkan Ramadan, akhirnya Ramadan datang. Buka radio, dengar Ramadan tiba. Dah tiba dah sekarang. Kita berada dalam dakapan Ramadan, maka apa yang patut kita buat? Kita pegang betul-betul, dakap betul-betul, jaga betul-betul, sebab dia akan pergi 30 hari je tuan. Lepas 30 hari dia akan minta permisi daripada kita. Bila dia terlepas, belum tentu kita jumpa lagi. Boleh faham tuan-tuan? Jadi apa yang kita ada sekarang, jaga betul-betul. Jangan sampai kita membazirkan Ramadan, kita nampak Ramadan macam Januari. Jangan tuan-tuan. Sekadar saja, mudah-mudahan memberi manfaat kepada saya dan sahabat-sahabat yang ada. Kita akhirkan dalam tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arun maklumkan kepada saya kematian Abang Ustaz Azbi almarhum Ilhami 28 bulan. Takziah Ustaz takziah ni 3 hari ni, lebih dari 3 hari Ustaz. Yang sakit tu ya.